Kita hadiahkan Al-Fatihah junjung besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, kedua ibu kita dan semua umat Islam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Datuk-datuk dan tinda-tinda perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari ini dapat kita teruskan kuliah kita. Kita sambung muka surat apa? 176 ke? 177. Setiap nol ya. Ya? Orang yang banyak mengutamakan. Kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, orang yang banyak menjadi hamba dunia. Saya risau bila sebut benda macam ni. Saya takut tuan-tuan mengingat bahawa bila belajar tasawuf, kita kena buang dunia. Masuk buang dunia, tak ada dunia. Itu yang saya risau tu. Dan benda ni kita dah bahas masa kita baca kitab Fiqh Minhajul Abidin, ya? Dalam Al-Awarid, perkara yang menghalang orang untuk beribadah adalah dunia, ya? Jadi ubatnya adalah zuhud. Zuhud tu apa? Walaupun dunia tu ada di tangan, tak terasa ada dunia tu. Itulah maksudnya. Ya, sebenarnya bila kita berbicara tentang tasawuf, dia berbicara tentang dalaman kita, ya? Perspektif kita terhadap dunia tu. Boleh tuan-tuan? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, pedang-pedang dia tuan-tuan ada letak emas sikit. Maknanya sahabat dulu kaya kan, ya? Dia buat hiasan sikit dalam kadar yang diharuskan oleh syarak, ya? Maknanya tak adalah sahabat itu tidak menghias diri dia. Kalau kita tengok para tabi'in pun pakai baju cantik-cantik, tuan-tuan, ya? Tidaklah pakai baju buruk. Kalau ada pun dia bukan menjadi kata sifat keseluruhan masyarakat Islam. Tak. Ada seorang dulu ambil pendirian nak pakai baju yang lusuh dan sebagainya, ya. Okey. Dia kata menjadi hamba dunia yang melalaikan. Bila kita sibuk dengan dunia, utamakan kebendaan, kita lalai lah. Lalai bermaksud lalai tanggungjawabnya. Tanggungjawab apa? Terhadap diri dia, terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan boleh menjadikan pengajaran untuk batinnya, kerana peranan nafsu hanya suka kepada kebendaan yang nampak pada pandangan mata kasarnya di dunia ini sahaja. Itulah orang yang cintakan kebendaan. Dia tak nampak sebalik daripada itu. Allah Ta'ala bagi dia rezeki. Kita pun dah bincang bab rezeki, kan? Masa kita baca dalam Aqabah yang keempat atau kelima, Al-Awa'id, perkara yang mengganggu orang ibadah, iaitu rezeki. Sedangkan Allah Ta'ala dia dah siapkan rezeki tuan. Dia dah madmun, rezeki itu dah dijaminnya. Sebab selagi kita hidup di dunia, memang tujuan kita beribadah, kata Imam Ghazali, maka Allah Ta'ala akan cukupkan kita rezeki kita untuk ibadah. Jangan risau. Tetapi manusia ni tak faham. Sebab tu dia mencari macam nak mati kan. Akhirnya kita tengok dalam persejarahan manusia sendiri, yang cari macam nak mati tu akhirnya tinggal juga. Betul tak? Ada orang sampai nak mati lah, kan? Malah nak sebut orangnya, tapi sampai nak mati dah lah. Sibuk lagi tu, kan? Sibuk lagi.
Entah apa dia cari dalam hidup, kita pun tak faham. Sampai nak mati mengerjakan Islam. Itu lagi teruk. Satu, sibuk dengan dunia, tu perangai dia lah. Yang keduanya sibuk dengan cara orang Islam. Itu lah kerja dia. Tuan-tuan tak faham tu, saya tahu. Saya daripada mula saya kenal dia lah. Mula saya kenal dia. Saya kenal dia budak lagi. Tuan-tuan bayangkan sekarang umur dia berapa. Umur saya pun nak masuk 5 siri dah tuan. Masa tu saya budak lagi. Tuan, bayangkan saya kenal dia berapa tahun. Macam itulah perangai dia tuan. Suka kebendaan, memang alhamdulillah. Tapi agama pun dia sakit hati juga, ya? Jadi orang yang ceritakan dunia ni, dia pandang yang nampak je. Kalau tuan-tuan nampak yang dikatakan Taib yang selalu saya sebut tu, Allah Ta'ala lipatkan bumi ni dalam konteks yang disebut oleh Ibnu Athaillah. Kita dah tak nampak bumi ni, tak nampak dunia ni, tuan-tuan nampak akhirat saja. Nescaya kita habiskan dunia ni untuk tujuan akhirat. Contohnya Allah bagi kita rezeki masa, kan? Nescaya kita habiskan masa kita untuk akhirat. Allah bagi kita harta, nescaya kita jadikan harta kita untuk akhirat. Bermaksud kita belanjakannya pada jalan yang baik yang dituntut oleh agama. Maka kita sentiasa perhati itu. Saya ada sahabat saya meninggal dunia hari Jumaat. Saya memang, yalah, inilah qada Allah Ta'ala. Tuan Pengetua Mahat Ahmadi Kemencih, Cikgu Yunus, saya baru upgrade, diluluskan oleh kerajaan negeri, upgrade sekolah terjadi asrama penuh. Memang harapkan beliau lah untuk kenalikan. Beliau pun pencen dalam tahun depan. Tapi Allah jemput di awal. Sedih lah hati so. Tapi itu qada Allah SWT. Tapi tuan-tuan, bila saya ziarah tu, saya dengar cerita baik tentang dia. Jarang saya dengar tak baik. Tak ada lah cerita baik. Satu dia baik, dia ni suka bagi orang makan. Suka bagi orang makan. Kojak nyembelih kambing, kojak nyembelih ayam, Kalau dia datang kerja tuan, bawa kuih, singgah dia jaga, bagi jaga makan kuih. Tuan-tuan, akhirnya kematian orang macam ni disebut baik-baik oleh masyarakat. Sebab apa tuan? Keripap je tuan, apalah benda mana. Faham tuan? Keripap ni apalah benda sangat. Tapi orang yang hati macam ni, dia nampak akhirat terus. Dia beli 10, dia nak makan 2 ya, 8 beri orang. Tuan-tuan bayangkan. Faham tak? Adakah dia miskin? Tak ada kan? Saya tengok rumah dia macam orang biasa je. Ada juga kerusi sofa, ada juga katil tilam nampaknya. Dia pun serabut kepala macam kita juga. Tak ada apa beza. Betul tuan? Bila kita kita gila cek dunia tu dengan keadaan sekarang, sama tuan. Bahkan sekarang ni kita santan tak boleh makan, gula tak boleh makan, tepung tak boleh makan. Kadang orang rumah kita pun naik prawning, tengok selera kita ni tuan. Selera kita ni beragam tuan. Tunjuk masak lemak celepi. Habis abang nak makan apa? Domino. Dah tua nak mampus ni. Contoh bayangkan. Tak ke mana pun. Masa kita, contoh bayangkan. Saya pun dah terasa kan, 50 tahun dah aku ni. Kok dijemput oleh Ta'ala macam cikgu ni kan. Macam mana lah agaknya. 50 tahun Allah bagi kita nikmat masa. Agaknya berapa sen sangat, berapa masa sangat, berapa saat yang kita gunakan untuk nampak akhirat. Kalau tak, orang kalau kita faham benda ni, senang ni takbir dunia ni. Sebab itu negara Islam tu senang. Sebab dia tak payah monitoring tu. Dia tak payah pemantauan. Walaupun ada institusi hizbah, zaman Rasulullah SAW pun ada, iaitu hizbah ni macam kuat kuasa lah. Tapi dia tak seberat macam sekarang. Sekarang ni bila arahan SOP ni, saya punya pegawai penguasa kena pergi masuk surau. Itu berdebat pula tu. Saya dapat laporan. Dia masjid tahan lagi surau.
Oh, surah dia lain macam tuan. Berdebat. Negara barat tak ada pun pakai pelitup muka. Kan. Tapi kalaulah negara itu negara yang memiliki umat Islam sebenar, tak ada problem. Itu tak ada problem. Ikut je. Dia faham ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan pemerintah kamu. Kalau seandainya yang diperintahkan disuruh tu benda yang harus, kalau benda haram tak boleh dah kita ikut. Tak ada orang miskin dalam kampung, insya-Allah tuan. Sebab orang sentiasa nampak alam. Sebab tu tuan-tuan dengar cerita, selalu baca kitab fadail dan sebagainya. Tuan-tuan tengok para sahabat Nabi al-isar utamakan orang lain. Walaupun air itu untuk dia, kan, dia memerlukan, dia pun nak mati kedahagaan, tapi bila dengar sahabat lain nak air, dia bagi. Kenapa? Apa faktor yang mendorong dia, tuan-tuan? Satu, yang paling besar, kecintaan kepada Allah. Sebab akhir hidup kita ialah jumpa Allah. Akhir hidup kita duduk depan Allah Ta'ala, sama ada kita akan nampak betul ataupun kita tak ada peluang langsung. Isteri, tuan-tuan, belum tentu sama dengan kita. Sebab kita belum tentu sama dengan dia, kan? Isteri kita dengan kita ni dua individu berbeza, tuan. Maka berkemungkinan kita ada duduk tempat yang sama atau kita akan duduk tempat yang berlainan. Mungkin orang tu akan duduk, ni sebut orang, tuan, tak boleh sebut kita, bahaya, macam jadi doa pula. Mungkin orang tu suami isteri duduk syurga sama, itu pun belum tahu suami dipilih ke tidak. Walaupun dalam syurga yang kita kata tirjannah ni kan, belum tentu, kan. Tak nak, kau dah lama hidup dengan kau hari ni, cari orang lain pula. Masa tu isteri pun tak ada cemburu, suami pun tak ada apa-apa, kan. Ataupun orang tu dua-dua duduk dalam neraka, memang azab tu lah. Neraka ni tak ada bidadari neraka, kan, jangan sebut bidadari neraka, tak ada. Semua kaki balun je dalam tu. Kalau tuan-tuan jumpa pengarah nyata agama macam ni pun, tuan-tuan dah tak tahan kena balut, tuan-tuan bayangkan yang dalam neraka. Tuan-tuan, malaikat tak ada apa? Tak ada bidadari neraka. Semua kaki pukul, kaki cemeti, tuan. Ataupun kemungkinan orang tu suami dia duduk syurga atau isteri dalam neraka, atau isteri dalam syurga, suami dalam neraka. So kita yang kita jaga isteri, jaga anak, jaga suami ni apa tujuan? Semata-mata kita dapat keridhaan Allah Ta'ala, sebab kita nak jumpa dia. Sebab Allah Ta'ala bagi kita ada perasaan cinta, perasaan sayang, ada nafsu, suruh kita gunakan sebagai kenderaan hidup kita, kan? Dan kita buat kerana pelaksanaannya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tuan-tuan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Allah Ta'ala ni kat dunia bagi kita rasa nikmat, kemudian Allah Ta'ala bagi pahala. Dia tuan-tuan bayangkan rahmatnya Allah itu. Betul, tuan, kan? Tuan-tuan ni macam tak faham ni pagi ni, kenapa? Sebab tutup mulutnya. Saya pun, tuan-tuan, baru ni interview saya, tuan. Ada pagi, entah tuan-tuan tak tengok kot, CJ pula, SPM nama ni, Selamat Pagi Malaysia. Saya pakai mask ni, tuan, mencungap cakap dalam TV. Betul lah, tuan. Saya rasa Allah, bilalah Allah Ta'ala nak tarik ni, tuan, Jadi tuan-tuan, kita ada sakit-baki hidup lagi 2-3 saat lagi, tuan-tuan. Mari kita sama-sama redakan, tuan. Redakan segala qada Allah Ta'ala pada kita. Dan kita berazam untuk menggunakan segala nikmat yang ada sakit-baki ni untuk kesenangan kita, untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila isteri minta omeh, boleh, tuan-tuan, biar dia riang hati, kan? Padahal, tuan-tuan, dia tu kalau tak omeh 3 kilo pun orang tak kata lawa dah. 3 kilo letak omeh ni, tuan, yang macam apa je macam, kan, tak ada orang kata lawa. Tapi dia nak, kalau tuan-tuan ada duit, boleh lah,
Kan ramai orang perempuan suka saya tuan. Tuan suka ceramah Ustaz Zaidi tu, dia selalu belo gitu. Saya tu bagi ibarat tuan bahawa kalau kita menggembirakan hati orang, maknanya dapat pahala ya. Gembirakan je lah. Bagi orang makan, bagi orang pakaian. Saya tengok kawan kita bagi minyak wangi, ambil calit, kawan-kawan kita caniam pula kan. Dia sebenarnya makruh bila bagi minyak wangi, orang ulu minyak wangi kita tolak. Makruh hukum tuan. Kalau orang bagi kita minyak wangi kan dia calit sikit kan. Tapi tuan-tuan yang bagi minyak wangi ni pun bolehlah yang RM10 ke atas harga, yang RM2.5 jangan tuan, baru minyak bijan. Memanglah orang macam ni. Tuan-tuan pun sekara juga. Nak bagi orang bolehlah yang bau radah ke apa kan. Ini baru RM2.5 minyak bijan campur minyak argan. Minyak argan tuan, minyak argan mahal tapi RM2.5. Kalau tuan-tuan praktis baguslah, menggembirakan. Siap minyak wangi ni pun elok. Saya ni jarang juga pakai tuan. Dia ada musim lah, ada 2-3 hari rajin pakai. Sebab kita badan kita tak bau-bau sangat ya. Kalau orang di belah gurun sana tuan, kadang-kadang kalau yang tongit tu tongit betul. Tongit tu tongit. Tongit ni dia macam amonia lah tu kan. Amonia. Dia meruap kan. Boom betul. Dah sampai dah kawan ni. Kan? Okey. Boleh tuan-tuan? Jadi kita gunakan setiap masa. Sedangkan hati berperanan melihat batin yang menjadikan dunia ini sebagai pengajaran untuknya. Hati ni, mata kasar kita tengok benda. Hati kita ni, kita dapatkan pengajaran daripada dunia. Orang yang sonang-sonang hidup pun mati juga. Orang yang panjang-panjang umur pun mati juga. Orang yang ramai orang yang sayang dia pun mati juga. Orang ramai marah dia pun mati juga. Orang rumah buruk pun mati, orang rumah cantik pun mati. Segala-galanya tuan-tuan, akhir hati kita berdetik. Kesimpulannya, keadaan orang tu tak menggambarkan kedudukan dia di akhirat. Sepatutnya orang yang ada banyak masa, sepatutnya dia lebih bahagia di akhirat. Orang ada banyak harta, sepatutnya lebih bahagia di akhirat. Tapi Nabi sebut apa? Allahumma ja'alni miskinan, Allahumma ja'alni miskinan kan. Ya Allah, aku jadikan aku ni miskin. Jadi hidupku ni miskin, matikan aku miskin, dudukkan aku dengan golongan miskin. Jadi ulama mentafsirkan sama ada miskin betul ataupun hatinya itu tidak bergantung dengan dunia. Golongan inilah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu memang orang miskin betul tetapi akidahnya kuat, amalannya ada. Ataupun orang tak miskin tapi hati dia miskin dengan dunia. Hati dia tak ada dunia. Dia kaya-kaya tapi hatinya tak ada dunia. Inilah orang yang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati kita selalu fikir macam tu. Boleh tuan? Sehingga kan ada para nabi, para sahabat minta jadi, kalau Allah Ta'ala jadikan aku binatang lebih baik. Takut dengan mas'uliyah, takut dengan tanggungjawab. Kita tak. Dia ni apalah jadi macam ni. Kau jadi gaju kan elok. Kita lagi teruk kan. Nak jadi gaju. Macam saya lah tuan, saya dah taubat dah. Saya selalu sebut dia jadi mimpi besar, tak jadi dan taubat. Yang dah terasa tak betul lah cita-cita macam tu. Tapi tuan-tuan jangan pandang sebelah mata tuan-tuan. Tengok-tengok jadi mimpi besar juga. Kan, yang amat berhormat, yang amat berhormat. Betul tuan? Okeylah, itu gurau tuan-tuan, jangan ambil serius sangat. Oleh sebab itu, jika Allah Ta'ala memilih anda sebagai hamba-Nya, dipilih kita, macam kita sekarang ni, dipilihnya duduk dalam masjid.
ketahuilah bahawa ini menandakan dia ingin membukakan anda pintu kemesraan untuk bermesra bersama dengannya. Bila tuan-tuan tengok ya, kita duduk, Allah Ta'ala dudukkan tempat yang baik, suasana yang baik, hati yang baik. Kalau dulu tangan ni kodokut ya Rabbi, sekarang ni jadi itu, syukurlah tuan. Maknanya seolah-olahnya, ibaratnya Allah Ta'ala dah mula nak mesra dengan kita. Betul tuan? Kita ni kadang-kadang tuan, dalam pergaulan hidup kita kat dunia ni, kadang kita tengok muka orang tu kan, kita pun tak nak jumpa orang tu. Ada tuan? Macam staff saya lah, dia tengok muka saya tuan, tak nak jumpa saya tuan. Masuk bilik pengarah, tak nak. Silap cara orang. Sebab saya selalu begitu pegawai, masuk bilik saya, bawa ni kan, bawa ni. Kalau selain ni tak bawa, tak payah datang kan, buang masuk kan. Jadi masing-masing datang nak bawa ni kan, kita fikir apa benda nak buat, apa benda nak buat. Jadi kita ni bila kita jumpa seseorang tu tuan, peringkat awal ni kita tengok, wih dia ni muka masam, wih dia ni memang hati koring, macam-macam kita boleh tafsir daripada muka orang tu. Tetapi tuan, kadang-kadang muka orang ni memang fashion dia macam tu, Allah Ta'ala buat, nak buat macam mana tuan. Tapi bila dia mula buka mulut dia, tengok gigi dia cantik tuan, dah saya sondap nak tengok muka dia. Dia cantik ketika senyum, contohnya kan. Masa tu tuan-tuan rasa dia ni mesra rupanya. Lepas tu dia mula cakap dengan tuan-tuan kan, betul tuan? Akhirnya tuan rasa seronoklah bersahabat dengan dia ni, betul tuan? Ada tak tuan ada pengalaman macam tu? Ada tak kadang-kadang muka rumah kita macam tu? Jangan main tu. Ada kes saya ramai nak cerai, muka suami masam. Tapi dah lama lah tuan, dekat 14 tahun dia kahwin, baru dia lepeh je. Muka saya, suami saya masam sangat lah ustaz, kata tak tahan hidup. Berapa tahun dah kahwin? 40 tahun. Selepas 40 tahun kemasaman tu agaknya melampau lah tuan. Agak saya. Tapi apabila orang yang muka Allah Ta'ala patternkan muka itu memasam, akhirnya tuan-tuan tengok kemesraan ni, apa perasaan tuan? Kita macam dapat sesuatu yang tak pernah kita ada. Baik rupanya dia tu, hati baik, cakap lembut. Nampak tak? Sama Allah Ta'ala lebih kurang ibarat begitu. Kita bukan nak nyamakan Allah Ta'ala tu, ibaratnya begitu. Maka kita tahu Allah Ta'ala begini, Allah Ta'ala begini, kan kemurkaan dia begini. Tetapi ingat tuan, bila dia dah bagi kita duduk tempat yang baik-baik, dipilihnya kita jadi hamba-hamba yang soleh, dibukanya hati kita yang dulu mandang dunia segala-galanya, akhirnya memandang dunia juga segala-galanya, tapi untuk akhirat. Itu tanda Allah Ta'ala membukakan pintu kemesraan dia. Boleh kan? Kalau kita pergi bertamu ke rumah orang lah kan? Bertamu ke rumah orang. Kalau orang lama-lama dulu, kalau kita bertamu jauh lagi, dia dah jemput masuk. Betul kan? Orang dulu-dulu lah, kalau kampung kita kan dulu terbuka kan. Jarang ada pagar ni tuan, kampung zaman dulu. Kadang satu kampung, satu ekar tanah tu kadang ada 5 rumah. Jauh lagi dia nampak, kau kosan, dia kata, dia jumpa besan dia datang kan. Oi, bertuah hari ni. Naik. Jauh lagi suruh naik tuan. Orang zaman sekarang dah muka tangga dah, belum panggil tuan. Dah kat muka tangga lagi. Kan? Belum lagi tuan. Kadang picit loteng teng tong, kawan tu tunjuk muka kat kamera, belum buka pagar. Tengok dulu siapa orang ni, siapa orang ni. Kalau tuan-tuan biasa kono macam tu, apa perasaan tuan? Bila picit loceng 3 kali, beri salam 3 kali, orang tak buka pagar, apa perasaan tuan? Baliklah kan. Betul tuan? Adab pun memang macam tu. 3 kali ketuk pintu, beri salam, dia tak suruh kita pergi keliling dapur. Mau kereta ikut jalan belakang lah. Tuan-tuan ambil kereta ikut jalan sampah belakang, tak boleh. Tak boleh. Dia adab dia 3 kali tuan. Kotuk pun ujung kuku je. Jangan tuan-tuan pakai penumbuk.
Ni kotuk rumah orang, gang. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula tu. Dia Nabi ajar ketuk dengan ni kan. Kalau orang putih dia letak air bosi tu kan, dia pun bosi tu pun bukan boleh kotuk kang macam tu. Sebab dia buat bosi tu kecil bulat kan. Betul tak? Dia ikut saiz pintu, besar sikit, kecil pintu kecil sikit. Dia suruh tarik tek macam tu je, bukan sampai tercabut pun dah lah tu. Tapi kita sebagai nak bertamu ni, pergi rumah 3 kali bagi salam, kita tahu ada orang dalam, tapi orang tak buka kan, terasa juga kan, baliklah kan. Maknanya tidak mesra. Kalau kita pergi orang kampung zaman dulu, mesra tuan-tuan, jauh dah panggil naik. Jadi kita pun jadi seronok, hati kita rasa besar jerai kan. Naik atas rumah tuan-tuan, basuh kaki dulu, betul kan? Basuh kaki. Dia pun jangan duduk atas lantai tu, dia pun pergi cari tikar mengkuang. Kadang-kadang tikar mengkuang tuan-tuan yang baru tu, betul kan? Tuan-tuan ni macam bukan orang kampung lah. Saya cakap macam cakap dengan dinding ni salah kan? Tikar mengkuang. Lepas dia pun duduklah dulu, dia dah jorang air dah. Dah jorang air dah. Kita sekarang ada coffee maker siap-siap. Dia jorang air dulu. Lepas tu hidang lah dalam dulam. Dia punya cawan pun tuan-tuan daripada ayan, tahu tak ayan? Nampak lama tak dengar perkataan ayan. Saya tahu kole tu lah tuan. Kole pun tak pernah dengar. Yalah, tuan-tuan kocik-kocikin pakai cawan pairek kan. Pairek tuan-tuan kau main ni. Saya mungkin cawan ayan tu lah tuan-tuan. Saya dulu ayan ni ayan kan. Kau ni panggil apa? Stainless steel. Mana stainless steel bakaran. Tapi lebih kurang lah lebih kurang. Itu je pun. Tapi sedap pula tuan. Jadi kita pun walaupun persediaan dia taklah semewah mana, tapi kita seronok. Itu pintu mesra. Allah Ta'ala, ialah tuan, ini semua taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah kita ni rasa bersyukur bila Allah Ta'ala jadikan kita orang ke kuliah subuh ni? Wallahu a'lam. Itu tuan-tuan tanya diri masing-masing. Kalau kita rasa syukur, alhamdulillah. Mana Allah Ta'ala, walaupun ustaz kata apa-apa dia cakap tapi yang penting dan itikaf lah dalam masjid ni, kata kan. Dia pun dengar lah ujung-ujung telinga, tak apa tuan. Makna kesyukuran tu, maknanya Allah Ta'ala pilih kita subuh-subuh macam ni. Bukan senang tuan. Bukan pada tuan-tuan juga, pada saya pun sama. Saya pun alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan saya datang kuliah. Kadang-kadang ada juga masa tak boleh, mulut sakit lah. Kalau Allah Ta'ala bagi saya mulut sakit tu, itu qada Allah Ta'ala, kita redha. Tapi kita semak-semak balik aduh ya Allah ini kan. Tapi cepat-cepatlah kita ganti kan. Kalau kita tak mampu ke masjid, macam selalu macam ni, tuan-tuan duduk di rumah, kita semua duduk di rumah, cepat-cepatlah kita buat benda yang baik. Jangan kita ganti benda tak baik. Dah tengok cerita kartun ni dah umur 70 tengok Doraemon. Bacalah wirid apa yang patut kan. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kalau dalam kalangan orang tasawuf, yang paling penting ketika hidup di dunia ini wusul gitu, sampai kepada Allah. Nak sampai kepada Allah Ta'ala ada 2 jalan. Satu melalui tariqah yang kita biasa dengar. Kat Negeri Sembilan ni banyak dah tarekat yang diisytiharkan benar, tuan-tuan ikut. Jangan yang tak benar. Kita tahu orang Seremban ni suka ngaji tasawuf dekat kedai minum malam-malam. Saya pun heran orang macam ni. Walaupun dia namanya besar tuan-tuan, tapi belajar tasawuf dekat kedai makan. Malam-malam pula tu. Tuan-tuan tahu ni siapa yang sebut ni?
Dia ada belajar pun tak syar'i. Faham tak? Dia tak ikut step. Tak lompek-lompek cerita apa ya. Langsung ngaku Tuhan masing-masing. Ya. Kita ni kalau nak ikut tarikat, ikut yang jabatan mufti dah sahkan. Ikutlah. Tarikat ni apa? Mudahnya dia adalah sekumpulan wirid yang disusun oleh syekh itu, berdasarkan apa yang dia dapat daripada syekh-syekh ini bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah lebih kurang macam tu. Sebab tu kalau kita masuk tarikat tu, adalah dia punya wirid dia yang kita kena buat secara istiqamah. Pagi berapa, malam berapa, lepas sembahyang berapa, ya, menyebabkan kita ni sentiasa berwirid. Apabila kita istiqamah berwirid, Allah Ta'ala bagi warid, bagi cahaya dalam hati kita ni. Allah bagi cahaya, maka semakin lama makin nampaklah kita, ya, ubudiyyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin lama makin banyak taufik, sehingga kita melihat semua benda boleh jadi kebaikan. Jadi nak istiqamah. Tetapi kadang-kadang orang yang bertarikat itu akhirnya dia tak usul juga, tak sampai juga pada Allah. Sebab dalam hatinya nak cari kedudukan, nak jadi wali. Kan? Dia tu dia nak jadi wali, nak terbang atas angin lah konon ni. Sungai Pancu tak terseborang kan. Nak jalan atas air. Dia nak cakap dia tu bila sebut dia macam tahu waktu tertidak saya dah lupa, masa kecil-kecil main jin salamin. Faham tak? Tentang tak biasa main ni, main kayu ajaib tu kan. Tuan yang salah. Tentang memang orang Kuala Lumpur selama ni. Tapi ramai yang tak sampai. Sebab tu tuan-tuan tengok kadang-kadang orang yang ngaku-ngaku dia tarekat, hati busuk juga, gaduh juga, khianat juga. Sebab dia tak mengaji kan, berzikir tak ketahuan. Ada orang macam tu. Bahkan Allah uji lagi teruk kena. Benci dekat orang ni, kalau bukan tarik dia tu dah tak baik yang orang lain tu. Dia satu penyakit. Ni ramai pula orang terikat marah saya. Tapi umumnya orang berterikat itu baik. Umumnya baik. Tapi kadang-kadang ramai tak sampai. Sebab tadi tu mengejar tadi tu, hubur riasah, gilakan kepimpinan. Ni berlaku ni kan, berlaku. Dia dapat bawa kumpulan zikir tu pun dia dah kombang kan, selipar dan nak kena pegang. Lampau dia bukan macam tu pun. Saya jumpa orang tarekat lama-lama ni tak macam tu perangai kan. Nak orang tarekat tanah Melayu ni berbeza. Dia punya boleh bahasa tinggi, dia hormat orang tu tuan-tuan. Walaupun yang datang tu budak, tapi menghormati budak. Hebat. Mentelah lagi kalau orang yang bergelar bernama. Sekarang ni pandangan kita macam ni dia tengok kita tak ada wirid pun kan. Tak apalah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dalam keadaan itu Allah sampaikan. Jalan yang kedua dipanggil, sebagai ulama kata, jazbah. Allah bagi melalui amalan yang kita buat. Sebab tu para ulama sufi juga mengatakan, kiranya kamu tidak memperoleh syekh yang mursyid di akhir zaman, banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tuan-tuan takut contohnya kan, maknanya kita tak ditakdirkan demikian, maka kita jadilah orang yang selawat pada Rasulullah SAW, zikir la ilaha illallah, baca Quran banyak-banyak, amal baik banyak-banyak, maka akan usul juga, akan sampai juga pada Allah. Tetapi jenis-jenis amalan begini yang kita baca dalam kitab Minhajul Abidin dulu, ada yang merampasnya, ada yang merosakkannya, ada yang mencurinya, iaitu ujub, riya. Boleh kan? Tentang rajin datang kuliah subuh ni, saya rajin ajar subuh ni, ada yang riya kan?
Nak banding ustaz-ustaz lain, contohlah ni dipanggil takabur. Nak banding ustaz-ustaz lain, esei paling lama mengajar kat Lawan Naib tu, contoh, itu dipanggil takabur. Angkit diri, bantai ustaz lain. Faham tak ada? Maknanya besarkan diri di samping menghina yang lain, itu dipanggil takabur. Cuma ada kaedah-kaedah tentu, kadang-kadang elok juga takabur sekali apabila berdepan dengan orang yang takabur. Waktu tu ada juga orang datang pejabat saya, ni kau tahu siapa? Dia anda bona di bahagian langit itu, sampai dia tak pernah agama, bercakap macam orang tak ada adab. Kena naik sikit tuan-tuan. Baru dia, ya kalau macam tu yalah ustaz. Ada orang nak minta kebenaran saya. Jabatan agama ni kan ada tanah rezerv banyak jugalah. Tanah kubur tuan, bukannya tanah apa pun. Tapi di reserve tanah kubur ni kadang-kadang dalam hutan kan. Yalah untuk jangka panjang lah. Macam tuan-tuan yang reserve kubur dah pergi tengok lah. Tak tahulah Datuk nak tanam kat mana. Kalau tanam tu special tu, saya kata kat Datuk Menteri Besar, orang kat situ dia punya kerandul bukan telentang, tonggak saya tu. Buat macam dalam semayang tu. Apa hal ustaz? Macam ni lah kubur. Tanah reserve kubur macam ni. Yang meluluhkan plan ni semua orang Islam kan. Nah, kalau ada dalam ni minta maaf lah. Salah khianat betul. Macam mana saya nak tanam kubur, saya pun poning mungkin kan. Tapi apabila Jabatan Agama 2 tahun sebelum ni dilantik duduk dalam OSC, jadi dapat saya pilih tanah sikit. Lepas tu baru tanah kubur cantik, ratus kan. Dulu macam ni dalam lomba bagi kan. Tanah yang lain cantik, orang Hindu punya tanah elok, orang Cina punya tanah elok. Yang orang Islam punya tuan-tuan ada anak air. Agak dia nak ibaratkan kubur Islam ni macam dalam syurga, mengalir sungai di bawahnya. Ya tu betul. Macam-macam tuan-tuan. Okeylah tuan. Boleh tuan So ada orang sampai dengan Allah Ta'ala melalui kaedah tu. Jadi kita minta lah pada Allah Ta'ala pedoman. Minta pedoman. Kadang ada orang Allah Ta'ala lorongkan jumpa dia syekh tarikat. Ada orang Allah Ta'ala lorongkan meningkat amalan dia kan. Allah Ta'ala bagi dia jenis rajin selawat apa semua. Saya ramai jumpa orang macam tu, terutama je golongan wanita. Ramai yang Allah Ta'ala bagi taufik dia istiqamah dan baca ayatul kursi satu hari sampai 300 lebih. Dan kita Fatihah 17 kali pun susah kan. Okay, yang penting usul sampai kepada Allah SWT. Okey, sikit lagi tu. Sembahyang merupakan tempat munajat, sumber galian yang suci bersih dan yang begitu luas dengan pelbagai rahsia. Dia kata dalam kitab hikam tu, solat ini membuka pintu gaib, bukan nampak jin kan. Solat ni membuka pintu gaib. Maknanya benda yang terrahsia kepada orang ramai dapat kita pada kita, orang yang solat. Contohnya kecintaan kepada akhirat itu rahsia daripada orang ramai. Kalau orang ramai rasa cinta akhirat, selesai masalah kan. Tapi tak maknanya nak nampak keadaan dalam syurga, jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, itu seolah-olah rahsia juga. Kalau tak rahsia, semua orang rasa. Tak tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan biasa makan daging, pergi sebuah rumah, dia hidang masak lemak cili api juga daging. Dah selesai makan tuan-tuan, dia tak cerita, dia diam. Cuma dalam hati kita bercakap, sedap betul lah daging tadi.
Bagus orang sembelih. Kita ingat daging lembu, lama-lama tahu cerita rupanya daging binatang mengunung dia panggil. Tahu mengunung kan? Saya pun baru tahu. Kata orang kampung, mengunung ni dia besar sikit pada pelanduk, kocik sikit pada kijang. Bila makan tu lembut daging ni. Kita ingat daging lembu, rupanya tak. Dia ada daging seekor binatang yang lain, spesies dia. Maka binatang yang macam ni dia bukan semua orang tahu. Orang semua tahu daging lembu kan? Betul tak? Itulah umpamanya orang yang sembahyang ni, Allah buka sir yang rahsia-rahsia tu, rahsia-rahsia amalan dia jadi sedap sembahyang, dia jadi ini, dia jadi rukuk tu pun sedap, sujud pun sedap, lagi nak rukuk lagi sedap, lagi nak sujud lagi sedap. Dia rasa kemanisan tu. So itu rahsia yang bukan semua orang dapat. Kita selalu fikir semua orang dapat, betul tak? Kita rasa semua Allah Ta'ala buka kan? Tak ada. Cuma sembahyang ini kelaziman yang Allah jadikan sebagai tempat istiftah libabil ghuyub, pembuka kepada pintu yang gaib tadi. Jadi sepatutnya kita upgrading kita punya sembahyang. Kita sentiasa upgrading, upgrade kita punya kualiti sembahyang. Orang dia rajin upgrade baca Quran, betul tak? Dia baca dia punya sifat huruf itu kan, walau dia nak sebut dot ni kan kalau tuan-tuan baca Quran ni kan, huruf dot tu dia lidah ni sama ada letak kat depan atau letak gigi belah kiri belah atas atau belah kanan belah atas kan. Dia pun praktis macam ni kepala walau. Dia nak kena letak lidah tu, dia nak buat dot ni, lidah tu kena letak atas, bukan kepala, kena teleng. Dia nak dapat usaha nak sebut dot tu walau macam tu lah, macam tu lah tu, macam gini kata orang Johor. Dia sentiasa improve dia punya bacaan Quran. Tapi adakah soalan dia improve tak solat? Sedangkan solat itu tempat munajat, sumber galian yang suci bersih, dan yang begitu luas daripada rahsia dia. Sepatutnya kita upgrading. Kita kena study sujud tu apa maksud dia tu, rukuk tu apa maksud dia tu kan, sehingga kan hati kita tu penuh dengan Allah SWT dia kan. Bangun rukuknya, sujudnya. Yalah, cakap sadap tuan-tuan, tapi kalau Allah Ta'ala uji terbagai kan. Saya ingat lagi saya semayang jadi imam sebuah surau maghrib tuan, masjid kampung, melintih ular lidi tuan. Tengok kita baru ular lidi tuan. Kalau ular todung tak tahu mau lompek pergi saf konam. Imam buat sama sok pun macam tu. Ular lidi tu kita kan berhenti Fatihah sekejap tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ular lagi tuan. Relax kejap tuan. Relax kejap tuan. Tobaba dia begini. Terkesima bila ular lalu. Kalau dia buat macam mana tuan? Stand up agak je tuan. Saya ingat yang makmum yang belakang, sebagi belakang pun lagi kan. Bila saya tengok tsunami tu kan, dekat bawah tompek tu kan, orang tengah semayang, ada yang istiqamah, masya-Allah kan. Kan kalau tuan-tuan lah ada goyang-goyang macam ni, tuan-tuan tinggal imam kau sambung imam. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Satu pendapat kata istiqamah dengan imam, satu pendapat kata tinggalkan imam, tu pulang kat tuan-tuan masing-masing. Boleh tuan? Okey, sikit lagi tuan. Kita habiskan para. Dalam sembahyang juga akan menghasilkan nur yang terang benderang. Yang warid tadi, Allah Ta'ala campak dalam hati kita warid. Warid ni cahaya, sehingga kita nampak yang baik-baik yang Allah kurniakan ni, kita dapat gunakan untuk yang baik-baik.
Oleh sebab Allah Ta'ala mengetahui kelemahan anda yang begitu banyak, maka dikurangkan bilangan sembahyang itu. Sebab walaupun dia sembahyang ni 5 minit tuan-tuan, tapi berat, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ni berat melainkan orang yang khusyuk. Kalau 50 rakaat, 50 waktu itu tuan-tuan, kalau Rasulullah SAW terima ni, kalau ni tak elok, tapi nak ibaratlah, diterima oleh Rasulullah SAW 50 rakaat, habis tuan-tuan. Ya tak? Tuan-tuan nak duduk masjid, ya, lepas tu duduk masjid pula, kono pula buat perjarakan fizikal. Oh, tengok dia punya mengamuk tuan-tuan. Tapi baru ni saya solat Jumaat sini. Terima kasihlah tuan-tuan ikut, elok nampak. Siap ada plastik nampak, ya. Baguslah tu. Jarang juga masjid dia siapkan plastik ni. Tuan-tuan siapkan plastik, bagus. Saya tengok lah tuan-tuan ni, tuan-tuan tak pandang saya. Saya tengok bagus masjid ni. Kebetulan saya tak sempat nak pergi masjid negeri. Masjid negeri kadang-kadang walaupun saya di pengurusi, saya pun tak dibenarkan solat Jumaat. Jadi itu yang berazam lepas ni tak nak sembahyang masjid negeri. Walaupun saya nazir masjid. Okey. Sebab itu walaupun solat tu disebut munajat, terbuka segala rahsia, menerang-menerang hati kita, tapi Allah Ta'ala tak banyakkan juga. Allah kurangkan juga yang wajib tu. Tetapi dibanyakkan bentuk sembahyang yang sunat. Betul tak? Sebab sunat ni optional, pilihan. Kita boleh solat duha sampai 12 rakaat, kita boleh solat witir, kita boleh solat tahajud, kita boleh solat taubat, awabin, solat sunat mutlak pun ada. Tak ada sempurna apa-apa, kita pun solat juga, kan? Allah Ta'ala banyak bagi, sehingga kan ada solat untuk mati pun ada, kan? Ada orang sahabat Nabi tu, dia nak dihukum bunuh tuan, dia minta izin solat 2 rakaat jauh. Kita bayangkan tu. Agak kalau banduan hukum pancung, hukum gantung macam tu, macam manalah hati orang yang gantung tuan. Cop tuan, cop, jangan gantung dulu, saya nak sembahyang 2 rakaat je, kan? Ada solat sunat nikah kan tuan-tuan, bagi bila nikah ada solat sunat tak? Nikah balik tuan. Sanding balik, suruh orang rumah tu sambil anak-anak kita tu pun kita akad balik semula, kita sembahyang sunat nikah. Nampak semangat nampak pagi ni tuan. Malahan dia mengetahui yang anda begitu berhajat keberkurniaannya, sedangkan kita berhajat keberkurniaannya, lalu dia membanyakkan ganjaran pahalanya. Lalu Allah Ta'ala pun, walaupun semayang ni pendek, tapi ganjaran pahalanya besar. Boleh tak? Jadi eloklah kita improve ibadah solat ni. Sekarang ni kita belajar yang zahir-zahir tu, kan? Sujud macam mana, kan? Tak apalah, kalau tu boleh sempurna lagi, kita sempurnakan dulu. Belajar yang fizikal tu, kan? Tetapi kita kena belajar maksudnya. Belajar maksudnya, takbiratul ihram tu apa maksudnya, kan? Apa matlamatnya, supaya di akhir solat kita adalah, itulah dikatakan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam askar dengan RSM. Ada RSM dalam ni, yang kaki tompik ni, dia kan kerak. Itu ni askar-askar dalam ni kan. Cik tuan-tuan tengok Jan Datuk Abu, polis lah kan. Dia arahan mana ada berani lawan kan? Tak ada. Kalau RSM lah melompik dalam padang kawat ni, tak ada siapa berani lawan. Lawan ada tungkek memang parah ke kono-kotor kan. Saya ingat lagi ni, nak nutup dan tuan cerita sikit RSM. Latih menembak di Regimen Askar Melayu dekat Sungai Besi. Dalam tu ada padang kawat lebar tuan. Sebelum nak berlatih nak menembak ni, disuruh kawat dulu. Kawat sekadar gitu lah. Jadi kawat pun penuh kat padang kawat lah. Kita masuk padang kawat berlenggang. Jauh asal, "Woi, kau ingat di padang bapak kau?"
Kita orang awam tuan, kalau tompik macam tu mai. Agak malaikat zaman ni macam ni tuan. Ya, hari 8 papan gitu. 8 papan kan, mana 8 kali padang tu. Padang kawat ni tuan, saya rasa 5-6 kali ganda daripada padang bola. Bapak godak. 8 kali kena tuan. Masuk tu suruh kawat balik, nak angkat lutut dah tak terayun kan. Tu RSM tu. Tuan bayangkan, besok kita kena tompik macam mana kan. Jadi kita improve tuan, improve ikut imam. Hati kita pun sama, pergerakan sama, hatinya pun sama kan. Jadi saya ingat tuan-tuan carilah syekh-syekh yang hebat sikit untuk mengajarkan kita kelebihan itu tuan. Apa maksud semua tu kan. Takbiratul ihram tu bukan takbir saja tuan-tuan. Allah bukan itu saja tuan. Ya. Ada maksud itu kan, maknanya sumpah setia gitu kan. Macam akad nikah lah. So nak nikah mungkin tuan-tuan akad nikah semangat tu nampak kan. Nikah dikau dengan si fulanah binti si fulan dengan mas kawinnya RM22.5 turun jauh baru kan, tunai, betul kan. Yang 9, aku terima nikah si fulanah binti si fulan dengan RM40 tunai. Dulu, sekarang RM200 boleh tahan sikit lah. Saya nak naik RM2,000, orang perempuan marah. Tak nikah kami kata kan, RM2,000 lah. Saya suruh RM2,000 tak nak pula orang perempuan ni. Tak pun di Honda ke Merumi ni saya pun tak faham. Bagi RM20 marah, bagi RM2,000 tak nak kan. Jadi apa maksud akad tu? Maksud akad tu tuan ialah sumpah setia. Setuju, faham tuan? Kau dah menikah besok, kau wajib bagi nafkah ke isteri. Setuju. Macam tu maksud dia. Jadi nafkah isteri ni ada dia punya guideline dia. Begini. Kalau kau nikah dengan seorang perempuan yang memang kat rumah asal itu, rumah ayah itu memang ada orang gaji, maka kadang-kadang mengambil orang gaji itu pun nafkah juga tu. Saya dah beritahu anak lelaki saya dah, kalau kau nak cari isteri, cari yang tak ada orang gaji. Makna kata jangan ambil orang lain dah, tak boleh, mampus. Macam tu pun nak. Maknanya ada kafalah, prinsip kafalah. Anak yang lepeh mumayyiz, anak yang lepeh daripada tu, lepeh daripada mumayyiz, lepeh daripada baligh, setuju. Hadanah, ni orang perempuan pula, setuju jaga anak. Yang ayah nafkah kan, ayah jaga nafkah, mak jaga anak, setuju. Taat suami walaupun benda tu benda yang harus, setuju. Sabar dengan isteri walaupun mulut macam murai tercabut ekor, setuju. Itu maksudnya tu. Jangan pukul-pukul lampang-lampang ya, setuju. Faham tak? Kalau nak coraikan isteri dah tak suka lagi, baik-baik ya, setuju. Itu mana kan? Segala hukum dalam bab nikah tu dipersetujui dengan lafaz tu. Boleh tak? Nampak makin lama makin gorang nampak Jadi itu maksud dia. Boleh tak ya? Samalah dengan solat. Jadi cukup sekadar itu, insya-Allah kita sambung pada masa yang akan datang kalau Allah Ta'ala izinkan, panjang umur, baik di sisinya, insya-Allah. Jadi minta maaf banyak silap dan salah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupnya tasbih kafarah wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wallahu a'lam bis shawab.